Okey, kita tengok pada tajuk buku kita hari ini iaitu tajuk yang ke-55 kan. Muka surat 365 tentang sakaratul maut. Al-Hasan muka surat 365. Al-Hasan berkata bahawa Rasulullah SAW pernah menyebut kematian dan kepedihannya. Maksudnya sakarat. Sakarat ni mabuk, susah, payah waktu nak mati tu. Ghamarat pun samalah, kepedihan menghadapi kematian. Baginda bersabda, kepedihannya setara dengan 300 pukulan pedang. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita tak mampu nak gambar sebab kita tak pernah lalui. Kita pernah rasa sakit, mungkin ada orang injection lah, operation lah sakit, tapi sakit kita ialah taklah setara seumpama sakaratil maut, lebih dahsyatnya. Baginda juga pernah ditanya tentang hal itu. Baginda menjawab, kematian yang paling ringan adalah seperti duri dalam wul. Wul apa ni, kain wul kan, dia kasar, dia ada tajam-tajam, kadang terasa macam jarum peniti tu cucuk. Tidak dapat dikeluarkan duri dari wul, melainkan tercabut juga wul. Macam itulah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, berada dalam pertempuran dan berkata, jika kamu tidak membunuh, ni dalam perang, dia kata kalau kau tak bunuh musuh, matilah, kamu yang akan sakit nanti. Maksudnya kalau kau tak berani masuk dalam medan perang, kamu tak berani untuk menghadapi, kamu mati syahid, kamu mati biasa. Mati biasa sakit teruk lah. Mati syahid ringan. Demi Tuhan yang diriku dalam kuasaannya, 1000 kali pukulan pedang lebih ringan daripada pedihnya kematian di atas katil. Masya Allah. Dan dalam hadis juga tentang mati syahid, itu Nabi gambarkan seperti gigit semutnya, cek sikit, itu mati syahid, ringan sangatlah berbanding dengan mati biasa. Masya Allah, 1000 kali ya. Itu gambaran. Nak sebutnya bukanlah kita nak ukur pula kita pergi tetap yang 1000 kali, tidak, tapi nak gambarnya dahsyatnya mati biasa ni kalau tak menghadapi mati syahid. Mati syahid lah mati yang paling ringan. Sebab tu Nabi sebut, siapa yang tak pernah minta mati syahid, aku takut-takut dia mati jahiliyah, mati sia-sia, tak ada manfaat apa. Tapi orang mati syahid, mati dia tu boleh jadi dosanya ampun dan 70 orang sekeliling dia terampun. Syafaat pada 70 orang. Dengan kematian dia, orang lain terlepas daripada neraka. Itu manfaatnya besar. Tapi kalau mati biasa, tak ada macam tu. Mungkin dosa dia pun tak terampun kan? Dah meraung-raung kan, meraung dan sebagainya, ialah sakit kan. Dan mungkin terkeluar perkataan maki menggambarkan dia tidak sabar di atas ujian Allah Ta'ala ketika tu, tak dapat pahala. Mungkin mengundang dosa lagi pula kan? Sakaratul. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi, Shaddad bin Aus. Saya pernah ziarah makam dia di di Babur Rahmah, Baitul Maqdis. Makam dia situ, Sayyidina Shaddad bin Aus, dan dia terkenal dengan hadis tentang Sayyidul Istighfar. Nabi pesan kat dia suruh baca Sayyidul Istighfar. Shaddad, riwayat dia lah Shaddad bin Aus dalam riwayat Imam Bukhari. Dan dia sebut bahawa Nabi kata, kalaulah baca pagi, mati siang hari, mesti syurga. Baca petang, mati malam, mesti syurga. Tapi baca tu dengan penuh yakin, dengan penuh keikhlasan, muqinan fi, dengan keyakinan yang sepenuhnya. Itu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia berkata, kematian bagi orang mukmin merupakan ketakutan yang paling mengerikan di dunia dan akhirat. Ia lebih menyakitkan daripada digergaji dan direbus dalam kuali. Allahu Akbar. Macam mana kita nak sebut, nak rasa, memang tak dapat nak rasakan. Tapi
dengan sekadar kita baca dan kita yakin. Seandainya orang mati itu dibangkitkan lalu ia mengkabarkan kematian kepada para penghuni bumi, nescaya mereka tidak akan hidup tenang dan tidak akan tidur nyenyak. Kan? Kalau dia boleh ceritalah kat kita sakit ni macam ni, barulah kita nampak gambaran pedihnya, tak mampu kita nak menanggung dan takutnya. Zaid bin Aslam meriwayatkan hadisnya daripada bapanya, katanya, jika ada kedudukan yang tertinggal pada orang mukmin yang tidak diperolehi dengan amalnya, maka ditimpakan padanya pedihnya kematian, agar dengan sakaratul maut itu kesengsaraannya itu memperoleh kedudukan dalam syurga. Maksudnya macam ni, kalaulah dia ni tak banyak amal, dosa banyak, tapi Allah sayang dengan dia, Allah nak selamatkan dia, nak bagi dosa banyak dulu zaman jahiliah dulu ni, terampun dosa dia, tapi dia terlupa nak taubat ni, tak ingat dosa zaman muda-muda dia dulu, kan? Mungkin dia banyak buat kebajikan, sebab tu Allah sayang dengan dia, Allah nak selamatkan dia, Allah bagi dia sakaratul maut teruk-teruk. Waktu nak mati tu berubat sana tak sihat, berubat sini tak boleh, makin sakit, makin sakit. Bukan Allah benci tu, nak cuci, nak padam. Itu Allah sayang dengan dia, kan? Dan sebab tu kita kena letak husnuzan yang besar dan pandangan baik kepada orang yang kadang-kadang kita ziarah orang sakit. Allah, apa kau teruk ni, kau punya dosa teruk sangat ni Allah nak hantam kau ni, kan? Siap silap dengan tu pun dia mati terus nak. Tak boleh. Apa pun kita, oh Masya Allah, Alhamdulillah, Allah nak ampun dosa. Sebab tu Nabi suruh doa, insya-Allah tahur. Cukup dengan perkataan tu. Apa dia tahur? Bersih dosa. Kita pergi ziarah orang sakit, tak reti nak doa panjang-panjang, insya-Allah tahur, insya-Allah tahur. Mudah-mudahan dikehendaki oleh Allah Ta'ala jadi macam ni, nak bersihkan dosa, nak padam silap-silap kita tu, yang kita tak ingat pun dulu-dulu ni apa kita buat ni, tak tahu pun, kena yang tu, kena yang ni, tahur, kan? Ni duk pergi sembang kemain, kawan tu sampai tak boleh nak nyawa punya sembang, kan? Ubat makan ambil kat doktor mana, cocok mana, lepas tu tak jumpa kat pakar ni, tak try kau ubat ni saya jus ni, macam-macam cerita, sampai penat kawan tu. Elak habis nyawa gitu je, kan? Duk jawab soalan kita, pergi dia dah sakit teruk dah, tak payah nak tanya banyak, tahur, insya-Allah tahur, insya-Allah tahur, doa je, kan? Jadi Zaid bin Aslam tadi kata, kalaulah orang tu tertinggal dengan amal ibadah, maksudnya amal ibadah tak banyak, amalan dia, dosa banyak, maka Allah akan beri ujian pada hujung-hujung hayat dia, sakit teruk, sana tak berubat, sini berubat tak sihat dan sebagainya, makin tambah, kan? Dia masuk bukan 3 serangkai lagi dah, jadi 6 serangkai, 10 serangkai, kena macam-macam, kan? Tujuannya Allah nak bersihkan dosa dulu. Tapi kalau Allah benci pada orang tu, dia banyak kebaikan, dia banyak juga kebajikan dia, tapi kerana dia buat satu yang Allah benci, hati-hati kita jangan buat sesuatu yang Allah murka sangat, benci. Seperti contoh Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad azantu bil harbi, siapa yang bermusuh dengan wali aku isi perang. Benda ni antara benda yang paling Allah benci. Kau bermusuh dengan wali aku, orang soleh wali aku, kau lawan, jaga engkau, Allah berdendam ni, aku akan perang dengan kau. Kalau perang, ini akibatnya, iaitu orang ni walaupun dia banyak amal ibadah, jadi Allah bayar amal ibadah dia tu dengan kebaikan dunia. Dia dapat sihat, dia dapat nikmat, lagi dekat mati, lagi nampak segarnya, lagi nampak happy, dia lebih cenderung pada maksiatnya, lebih cenderung pada dunianya, lebih cenderung lupa pada amalan-amalan, kan? Dia lupa pada amalan, sehingga Allah matikan dalam keadaan tu. Tu tanda mungkin Allah balas awal-awal. Engkau nak pahala engkau tu, aku dah bayar dah kat dunia. Akhirat siap engkau, sampai akhirat tak ada dah aku nak balas baik engkau, aku dah balas kat dunia, siap azab je lah.
wal a'yadzu billah. Jika orang kafir memiliki satu kebaikan, ini dia, ia dibalas dengan keringanan dalam sakaratil maut, waktu nak mati. Waktu sakit nak mati tu taklah teruk sangat, kan? Mungkin dia dapat jumpa pakar, oh sihat, okey, happy dia, dah sihat, travel sana, buat maksiat ni, buat lupa diri, akhirnya mati dalam keadaan demikian. Untuk melengkapkan pahalanya, pahala kebaikannya, lalu ia dikembalikan dalam neraka, wal a'yadzu billah, bayar kat dunia. Masya-Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau dia tak diterima, tak terasa ujian Allah, dia menangis, kan? Menangis, kenapalah Allah tak bagi ujian, takut tu tanda Allah murka kat aku, kan? Kita terbalik, bila kena ujian, Allah benci kat aku ni. Kena musibah, Allah marah apa, benci apa ni, kan? Seorang sufi bertanya kepada orang yang sakit, bagaimanakah anda mendapat kematian ketika sakit? Bagaimanakah anda mendapat kematian ketika sakit? Akan tetapi mereka balik bertanya, bagaimanakah anda sendiri mendapatkannya? Ia menjawab, seakan-akan langit rapat dengan bumi dan seakan-akan diri saya keluar dari lubang jarum. Maksud nak gambarkan sakit peritnya, kan? Tu orang soleh, sufi, wali Allah, waktu nak mati sakit. Insya-Allah ada seorang soleh, yalah, bila nak mati tu anak dia cerita, Ustaz, di Kedah tu ada seorang, insya-Allah jasa pada Islam dia besar. Bila nak waktu meninggal dunia, anak-anak dia ceritalah, cara private lah cerita masa dekat hospital ayah dia, berapa kali batuk je, keluar darah, batuk keluar darah, tapi muka manis senyum. Lepas itu gabut senyum, tanya orang datang ziarah, apa khabar, sihat, kan? Tapi dia punya sakit menanggung tu teruk dah tu, kan? Sebab apa? Mungkin dia orang nampak, dia orang tahu sakit ni Allah nak padam aku punya lama-lama dulu, dan nak angkat darajat tinggi dan nak beri pahala yang besar-besar, masya-Allah. Sebab saat-saat akhir ni Allah nak bagi sungguh. Macam kalau orang buat pertandingan sukan ke apa ke, saat nak sampai penghujung tu, biar penat, paksa dia suruh buat lagi, kan? Saat-saat akhir itu. Maka ia menjawab seakan tadi, diriakan daripada mahul, bahawa Nabi SAW bersabda, kalau sekali saja rambut orang mati dijatuhkan pada penghuni langit dan bumi, nescaya mereka semua mati dengan izin Allah. Nak sebutnya sakit tu, kalau sakit dia tu yang ada kat rambut tu satu helai je, nak bagi pada penduduk dunia, macam tu gambarannya. Nescaya mereka semua juga akan terbeban sakit, mutah boleh bawa mati pula, dengan izin Allah SWT. Sebab tidak ada seorang pun yang menyentuh selai rambut orang mati melainkan ia akan mati. Maksud kesakitan kalau melampaunya tu, daripada 100% sakit dia tu, kalau nak bahagi pada setiap juzuk selai rambut, sakit yang selai rambut tu kita nak tanggung, orang hidup tanggung ni, tak boleh bawa mati pula, kan? Insya-Allah. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi pun banyak nanti akan disebut juga tentang hadis Nabi sering doa, Allah ma'inni ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. Ya Allah, ringankanlah aku ketika menghadapi sakaratil maut, ketika menghadapi pedihnya kesakitan kematian. Nabi pun minta macam tu, kan? Takkan kita senang-senang, kecuali orang yang mati syahid sangat istimewa lah, yang syahidnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dia walaupun dia mati ringan, mati itu ringan, tapi sakit sebelum tu mungkin dia disiksa oleh musuh, dipancung dan sebagainya, kan? Waktu masa sakit, masa hidup tu sakit lah, tapi masa mati tu ringan, roh keluar tu mudah. Tak menghadapi sakaratul maut. Adakah itu termasuk dalam yang tadi ni? Waktu hujung mati dia tu dia sihat, tanda Allah benci sebab Allah dah bayar? Tak. Orang mati syahid lain, istimewa, kan? Istimewa sebab dia berjihad untuk nama Allah tu dah berat dah. Yang tu dia menanggung punya dahsyat dah, kan? Susah payahnya maki kalau keadaan tak perang lah, kan? Mungkin syahidnya tu kerana menyebarkan ilmu contohnya,
susah payah nak menanggung tanggungjawab ilmu, nak menyebarkan dan sebagainya, itu pun satu hal lah. Dia ada beban dari situ. Waktu mati Allah ringankan. Ketika Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, bagaimanakah kamu mendapati kematian itu wahai kekasihku Khalilullah Nabi Ibrahim? Dia sebut bagaikan tusuk sate, kan? Sate yang ditusukkan pada daging lalu ditarik. Kalau daging tu boleh hidup, boleh cerita lah, tak dia menjerit daging tu kan, kena cucuk, kena tarik sana dan sebagainya. Allah tu Nabi Ibrahim menghadapi sakaratul maut. Allahu Akbar. Allah lantas berfirman dengan yang bermaksud, padahal aku telah meringankan untukmu. Aku dah ringan dah tu. Pun macam tu rasa dia. Bagaimana kita ni nak menghadapinya. Itulah kita kena minta lah, ya Allah tolonglah ringan aku ketika sakaratul maut, ketika nak menghadapi kematian. Diriwayatkan dari Musa alaihissalam bahawa ketika rohnya kembali kepada Allah Ta'ala ketika saat kematiannya, Tuhannya bertanya, wahai Musa, bagaimanakah kamu menghadapi kematian? Aku mendapati diriku seakan-akan seekor burung yang digoreng di atas penggorengan. Ia tidak mati lalu diam, sakit dan tidak selamat, namun kemudian dia terbang. Sakit tu terbang lagi, maksudnya tak matilah, menghadapi sakit tu. Jawab Nabi Musa AS. Nabi Musa Masya Allah, kisah dia special kan? Mungkin kita dah cerita dulu tentang mati dia ni. Sebagian dia cerita kata dia sendiri yang timbuskan tanah ke atas jasad dia. Dia sendiri kuburkan diri dia, sebab dia minta supaya dia mati di tempat orang tak nampak, orang tak tahu. Dia pergi dengan malaikat mautnya. Mulanya malaikat maut datang kepada dia, dalam riwayat sahih, datang padanya semua para nabi, malaikat maut akan datang offer, mau tak engkau nak mati ni, engkau punya ajal hari ni ni, boleh tak izin tak aku nak cabut nyawa engkau? Semua para nabi diminta izin macam tu. Masuk Nabi Musa, dia tanya, engkau siapa? Datang orang apa ni, malaikat maut datang dalam rupa manusia. Kau siapa? Aku malaikat maut. Padapang malaikat apa ni, Nabi Musa tempeleng malaikat maut kan? Tampar malaikat maut. Sakit malaikat maut, naik pada Allah Ta'ala, mengadu pada, ya Allah, engkau hantar aku ni jumpa dengan orang memang tak nak mati ni, orang ni sampai aku cerita mati terus kena tumbuk, kena tampar. Maka Allah kata, kau pergi sekali lagi wahai Azrail, kau pergi pada Musa sekali lagi, bagi tahu dia, aku offer kat dia. Dia nak hidup tambah banyak mana? Aku boleh tambah sebanyak bulu yang ditutup oleh tapak tangan. Bulu lembu, belakang lembu ditutup dengan tapak tangan. Letak tapak tangan dia dekat belakang lembu, berapa belai bulu yang tertutup, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun aku boleh extend lagi. Pergi pada Nabi Musa, cerita macam tu. Nabi Musa tanya, wahai Israel, okey, kalau aku tutup dapat 1000 tahun, selepas 1000 tahun tu mati ke hidup? Matilah, extend 1000 tu je. Kalau macam tu sekarang je lah, jomlah pergi, cuma aku minta supaya dimatikan di tempat orang tak nampak. Maka dia jalan dengan Israel sampai ke puncak bukit, disebut Kasibul Ahmar, bukit kemerah-merahan yang ada di tanah Palestin sekarang ni. Sampai di situ, maka dia kesini korek liangnya, dia baring dan cabut nyawanya dan ditimbus tanah. Tak ada orang tahu kubur dia. Yang tahu Nabi Muhammad SAW. Nabi dibawa dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Isra' tu perjalanan Mekah Palestin, disinggah ke tempat makam Nabi Musa AS. Nabi semayang di situ dan Nabi nampak Nabi Musa sedang semayang dalam makamnya. Nabi pun semayang di tempat makam Nabi Musa AS. Sekarang ni makam Nabi Musa tu dia buat masjid lah sebelah dia. Jadi kita nak pergi ke makam tu, kena langkah pintu masjid, masuk pintu masjid, masuk ke makam Nabi Musa AS. Jadi kadang-kadang puak Wahabi kata sembahyang di masjid yang ada kubur tak sah kan? Sebab dia ambil hadis, la taj'alu qabri wathanan yu'bad, jangan kamu jadikan kubur aku ni berhala yang disembah.
kan. Dia kata pergi sembahyang tu macam sembah kubur tu, kan. Dah tidak. Sedangkan di kubur Nabi Musa pun Nabi kita pun solat di situ. Dan kita pun pergi ziarah kubur bukan nak pergi sembah, kita pergi ziarah lain. Dan kita betulan tu semayang, semayang pada Allah, pada kiblat Kaabah, bukan menghadap kubur. Kebetulan kubur duduk belakang dinding depan Kaabah tu, kiblat tu, depan kiblat tu. Nah, tu bukan kita sembah kubur, kita tetap pada Allah. Kebetulan duduk depan, tak ada masalah. Jadi Masya Allah Nabi Musa AS. Dan kenapa sedangkan ada lagi makam para Nabi yang lain, kenapa Allah bawa Nabi kita Muhammad ziarah makam Nabi Musa? Ada sebab, kerana Allah nak kaitkan syariat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tu dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Sebab tu banyak kisah dan perjalanan Nabi Isra tu, banyak tempat Nabi Musa, tempat Nabi Isa, Baitul Laham dan sebagainya. Kenapa dibawa dikaitkan dengan dua Nabi tu? Kerana penentangan daripada umat yang berasal daripada Nabi itu sangat kuat, iaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka kuat sangat nak lawan Nabi. Maka Nabi siapkan persiapan, aku pergi ziarah Nabi engkau, punya ajaran ni tak betul dan sebagainya. Yang ada Yahudi sekarang dan Nasrani. Okey, sebenarnya disebutkan di sini, itulah gambaran Nabi Musa AS tentang kematian yang sangat dahsyat. Aku mendapati diriku seakan-akan seekor burung yang digoreng di atas penggorengan. Ia tidak mati lalu diam dan tidak selamat, namun kemudian terbang, jawab Nabi Musa AS. Ya Allah. Sebab tu sebagian ulama kata, kamu nak rasa tak sakaratil maut? Tanya pada murid dia, nak rasa tak? Tok Syekh, kita boleh tunjuk ke rasa sakit tu? Dia kata, kalau kau nak rasa, ambil pisau, hirih tangan engkau berpuluh kali, cincang tangan engkau banyak kali. Sakit tak? Siapa sanggup buat? Tak sanggup nak buat. Satu pisau kecil jarum pun kita takut. Nak kena vaksin kan, takut. Saya boleh pengsan sebelum kena vaksin, kan. Tengok jarum takut. Jadi macam mana kita nak rasa? Memang tak dapat nak rasa, tapi yang boleh kita minta ringan. Lalu diriwayatkan bahawa menjelang kewafatan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, di sampingnya terdapat segelas air. Baginda memasukkan tangannya ke dalam air itu, lalu baginda mengusap ke wajahnya seraya berdoa, ya Allah, ringankanlah untukku sakaratil maut. Dikatakan Nabi pengsan beberapa kali. Dan panasnya badan Nabi, sakit yang hujung hayat dia tu, datang Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri duduk sebelah dia. Nabi tengah baring, datang ziarah baginda Nabi SAW, duduk sebelah. Dia duduk tu, dia rasa bahang panas, belum dia kena sentuh dahi lagi, baru duduk sebelah. Nabi selimut lagi, tapi bahang panas tu dah sampai pada dia. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri kata, ya Rasulullah, engkau punya panas dahsyat, seolah-olah 2 kali ganda kepanasan kami. Kalau kita punya demam apa? 37? 38? 8 tu demam, 40 tu kira boleh terbakar tu. Kalau Nabi, kalau 30 kali 2 pun 60 darjah, kan, punya panas. Tapi tu kekasih Allah. Takkan Allah tak boleh bagi sejuk je, ringan, okey je, tiba-tiba mati pun senang itu. Boleh, Allah boleh buat. Tapi tanda Allah sayang, nak tunjuk pada hamba pun sama. Manusia, umat Nabi Muhammad menghadapi kematian dengan penuh kesakitan, semua akan kena. Walaupun dia soleh, lagilah teruk. Sebab dikatakan, Abu Sa'id Al-Khudri kata, adakah engkau punya panas 2 kali ganda disebabkan kerana Allah nak bayar pahala pun 2 kali ganda? Ya, kata Nabi. Sebab tu lagi besar ujian pada seseorang, tapi dengan ujian tu dia lebih zikir pada Allah, dia lebih ibadah pada Allah, dia lebih ingat pada Allah. Ujian tadi pahalanya berganda-ganda, bergantung pada beratnya ujian tu. Lagi berat ujian, lagi besar pahalanya. Baginda sampai pengsan berkali-kali dan panasnya sehingga Nabi panas, Nabi celup, sapu muka dia, kadang-kadang letak air zam-zam tu, celup air lah, celup dan letak di bibir, kerana panas sangat bibir ni, kering. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha kemudian berkata,
Wa aduhai betapa menderitanya saya kerana penderitaan anda ayahanda. Ya apa ni? Ya abatah, dia kata. Wahai ayahandaku, kan? Betapa sakitnya, wa tarabah, beban yang kau tanggung ya Rasulullah. Dia tengok Nabi punya sakit ketika hujung hayat ni pun, dia pun dah rasa sedih. Bukan dia sendiri rasa, tapi bukan dia rasa sakit, tengok je pun dah rasa sedih. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, ketika tu Sayyidina Fatimah menangis tu isak-isak kuat-kuat, nangis sungguh tengok Nabi punya sakit. Nabi pujuk Sayyidina Fatimah, Nabi kata, "Mai sini dekat dengan aku." Fatimah datang dekat, sedangkan Aisyah pun dekat. Maka dia peluk Fatimah kat telinga Nabi, macam bisik kat telinga Fatimah sesuatu. Tiba-tiba Nabi Fatimah tu senyum. Daripada menangis tadi, tak isak-isak dengar bisik Nabi, senyum. Aisyah tak dengar apa yang dibisik, kan? Jadi Aisyah kata, aku nak tanya nanti. Dia buat azam, satu hari aku nak tanya apa yang Nabi bisik kat dia ni, sampai terus boleh berubah daripada sedih jadi senyum. Lepas tu bila dia senyum, Nabi panggil sekali lagi. Mula sekali Nabi panggil dan bisik, dia menangis kuat. Lepas tu bisik, senyum. 2 kali Nabi bisik. Jadi Aisyah nak tanya, tapi tak naklah tanya waktu tu. Setelah Nabi wafat, baru dia tanya Fatimah, apa hari tu yang Nabi bisik engkau 2 kali tu? Fatimah cerita, yang pertama Nabi bagi tahu pada aku kerana dia dah hampir dah dengan saat wafatnya, dah dekat dah nak pergi dah. Sebab tu aku sedih nak pisah dengan Rasulullah SAW, menangis tak esak-esak. Lepas tu bisik pula Nabi panggil, sebab sebut pula kali kedua, dia kata, jangan sedih, sebab orang pertama yang akan ikut aku adalah engkau. Maksudnya kita pisah tak lama pun, 6 bulan sahaja. Dia kan bahawa 6 bulan je Sayyidina Fatimah pula menyusuli, meninggal dunia. Jadi sebab tu dia gembira, seronok, sebab Nabi sebut engkau orang pertama. Seronok dia orang. Maka lalu beliau berkata, tidak akan ada lagi kesusahan bagi ayahmu setelah hari ini. Lepas hari ini ayah kau tak susah lagi dah. Sakit tu hari ini, maksudnya kematian dia dekat dah. Lepas meninggal, mati, wafat, maksudnya nikmat lah dalam alam barzah dengan taman-taman syurga dan sebagainya. Begitu juga Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, semuanya. Sayyidina Hasan kena racun, sampai dia saat-saat hujung hayat itu muntah-muntah, keluar darah, keluar daging, keluar darah, keluar darah, keluar luka-luka dalam semua keluar. Sayyidina Husain tanya, apa berlaku? Dia kata, aku kena racun. Siapa yang racun kau? Beritahu, kami nak hukum dia. Tak nak beritahu. Sayyidina Hasan tak nak beritahu. Setelah tu dia berpuasa pada hari terakhir, hari sakit tu dia puasa. Lepas itu dia bermimpi jumpa Nabi SAW. Maka Nabi tanya, nakkah aku doa engkau bagi sihat, engkau hidup balik, maksudnya sihat dan hidup semula macam biasa, ataupun kau nak buka puasa dengan kami? Maka Sayyidina Hasan kata, aku nak buka puasa dengan kau ya Rasulullah. Maksudnya nak matilah, biarlah aku jangan doa bagi aku sihat, aku nak mati terus, jumpa engkau di alam seterusnya. Begitu Bilal bin Abi Rabah, bila saat penghujung hayatnya, dia berpengsan-pengsan di atas riba isteri dia, sehingga isteri dia menangis, wa jabalah, wa tarabah. Wa tarabah ni maksud, aduh sedihnya gitulah. Tapi Bilal waktu tu sedar dia dengar isteri dia menangis tu, sedihnya, suamiku sakit dan sebagainya, kan. Lepas tu Bilal kata, kenapa kau cakap macam tu, kan? Hendaklah aku akan berucap, wa syauqah, wa syauqah. Wa syauqah ni betapa rindunya aku, betapa gembiranya aku. Ghadan nalqal ahibbah, esok aku nak jumpa dengan kasihku dah. Nak jumpa dengan kasihku dah. Kekasih dia siapa? Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang lain. Gembiranya mereka, walaupun waktu tu dia panas badan, pingsan-pingsan, sakit. Mereka tahu kesakitan tu sementara, sekejap je lagi, kan, nak menghadapi sakaratul maut. Sayyidina Umar Al-Khattab tadi, lalu beliau berkata, tidak akan ada lagi kesusahan bagi ayahmu setelah hari ini. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata kepada Ka'ab bin Ahbar, wahai Ka'ab, beritahulah kepada aku tentang kematian Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, jawab Ka'ab bin Ahbar, kematian itu ibarat
dahan penuh duri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Setiap duri mengait pada urat, lalu ia menarik dengan sekuat tenaga, rentap terus. Duri melekat kat daging tu, kita rentap masuk dalam perut. Macam mana tuan ya? Ia mengambil apa yang boleh diraih, dicakok, dikait dengan duri-duri tadi ni, dan membiarkan apa yang ditinggalkan. Masya Allah. Tapi baginda Nabi SAW sebut, siapa yang man ahabba liqa'ah habballahu liqa'ah. Siapa yang man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang nak, sayang, suka nak jumpa dengan Allah, Allah suka nak jumpa dengan dia. Siapa nak suka jumpa Allah, memang akan menghadapi sakit ni. Siapa yang nak sakit, bukan bererti kita tak boleh berubat, biarlah sakit sampai mati, ataupun kita nak elak, tak payahlah nak elak daripada sakit-sakit tu, kena abuse ke injection yang bagi sakit. Tetap sakit sakaratul maut, keluar roh tu macam tu, tetap sakit. Jadi cinta nak jumpa Allah ni bukanlah minta mati cepat, tapi dengan persiapan, persiapan dan persediaan untuk menghadapi kematian. Dan orang yang tak suka nak bertemu dengan Allah, maka Allah juga tak suka jumpa dia. Maksud dia tak suka jumpa Allah, dia tak bersiap nak jumpa dengan Allah. Tak ada persediaan, tak ada bekalan nak bawa. Jadi Allah pun tak suka nak jumpa dia dengan ganjaran-ganjaran, mesti azab. Selalu kita buat contoh kan, kita kalau suka nak sambut tetamu datang, mesti kita siap rumah kita, siap makanan, masak apa semua ni kan. Kita siap pasal kita suka dia nak datang ni. Kita siap semua, sapu sampah lah, kemas tempat duduk, sofa-sofa ni sebagainya. Dia datang pun manis muka, kita berseronok. Tu persiapan. Tapi kalau tak suka, kau datang lah, lantak kau lah, berapa kau nak datang, duduklah mana nak duduk, kita buat lebih kurang je. Tak ada persiapan makan, minum, kau boleh tanya bila kau nak balik. Baru sampai tanya bila nak balik. Tak suka dia datang ni, menyampah je. Macam itulah, tak ada persiapan. Jadi begitu juga nak jumpa Allah. Kalau dengan persiapan, tanda dia suka nak jumpa aku pun suka nak jumpa dia, nak bagi hadiah kat dia cepat. Inilah keadaan sakaratil maut pada wali dan kekasih para sahabat Nabi. Jadi apalagi keadaan pada kita yang berlumuran dosa. Allahu Akbar. Kita tak tahu dosa kita ni dah terampun ke belum. Walaupun dosa yang kita buat mungkin tah remaja dulu, dah berapa kali Ramadan kita bertaubat. Walaupun banyak kali bertaubat, kita kena lagi sebut. Bertaubat masih terusan. Sebab kita tak tahu taubat dulu ni tah sungguh ke tidak, ikhlas ke tidak. Kalau tak ikhlas, masih kekal dosa tu. Atau katalah dah terampun dulu, tapi kita pergi congkeh balik dosa, sehingga dosa tu terpalit balik dalam catatan amal jahat kita. Lepas tu jangan nak congkeh balik dosa lampau. Macam mana congkeh balik dosa lampau? Iaitu kalau kita rasa bangga lagi dengan silap kita, dosa kita. Engkau ingat engkau je gangster, aku dulu gangster kampung dusun, tunjuk ni gambar aku dulu. Seronok lagi dengan dosa dulu, gembira lagi dengan maksiat lama. Dulu tak pakai tudung contohnya, dedah sana dedah sini, masih tayang lagi kat orang, kat frame depan ruang tamu, orang datang tengok, oi cantik juga makcik ni no, kan. Rambut dia dulu, oi macam ni. Tunjuk lagi aurat dia, malulah sikit, tu dosa, dedah aurat. Jangan tunjuk kat orang lah, jangan duk bangga lagi, kan. Jangan bangga dengan maksiat, kerana bangga dengan maksiat tanda maksiat tersebut, dosa tersebut masih dicatat semula ataupun masih ada, masih kekal. Kan. Padam hal-hal tu, kita padam. Nak simpan buat kenangan kita sendiri, tengok tak apalah, jangan tunjuk pada orang yang tak layak tengok. Tapi kita takut juga simpan-simpan pun kan kita meninggal, tapi ke mana orang lain tengok. Senang, lebih baik hapuskanlah, kan. Benda yang boleh
mengembalikan nostalgia dosa kita atau menjadikan kita lagi bangga dengan dosa lama, padamlah kenangan-kenangan. Seperti para sahabat, mereka bila bertaubat dengan satu taubat, mereka buang semua kesan-kesan dosa. Bila turun ayat haram arak, kan, adalah tempayan arak, gelas minum arak, macam-macam lah, simpanan dan sebagainya. Boleh je tempayan arak tu buang arak, isi air, cuci-cuci isi air, boleh je. Tapi tak, para sahabat ketuk habis semua, sebab dia tak nak tengok kenangan tu lagi. Kadang bila orang tengok kenangan tu, dia ingat balik, terliur balik kan, nak minum balik, nak kembali pada maksiat, boleh jadi. Maka dia buang semua kesan-kesan tersebut. Inilah keadaan sakaratul maut para wali. Jadi apa lagi keadaannya pada kita yang berlumuran dosa. Bersama sakaratul maut itu datanglah berturut-turut kepada kita bencana-bencana yang lain. Bencana kematian itu ada 3 jenis. Allah, ya tu. Yang pertama, pedihnya cabut nyawa. Roh nak keluar tu, orang keliling tak dapat rasa. Baru ni adalah family saya, family taklah dekat tapi jadi isteri dia ceritalah waktu suami dia nak meninggal ni, meraung, meraung kuat sampai biasanya marumnya tu malulah, takut jiran dengar. Isteri dia tak faham ni dengan sakaratul maut, dia pergi marah, diam sikit, apa ni, kuat sangat ni, malu kat orang ni. Kawan tu menderita sakaratul maut, dia tak faham kan. Jadi kita kena faham, orang yang sakit macam tu kita kena pergi tenangkan dia dengan janji-janji Allah. InsyaAllah Allah ampun dosa, istighfar banyak-banyak, kita baca Quran dan sebagainya supaya syaitan tak tambah mengganggu dia dan sebagainya kan. Pertama, pedihnya cabut nyawa, sebagaimana telah kita jelaskan tadi sakit-sakit dia. Yang kedua, ketika menyaksikan rupa malaikat pencabut nyawa serta masuknya ketakutan dan kengerian kepadanya dalam hati ketika melihat rupanya yang sedang menggenggam roh seorang hamba pendosa, orang yang paling kuat sekalipun tidak akan mampu memandangnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, kalau engkau boleh tengoklah bagaimana malaikat cabut nyawa orang zalim, orang jahat, iaitu dengan pukul pam belakang, nak ketuk, nak tarik roh ni, pukul pam belakang, pukul depan, hempak muka, pum. Kita tak nampak lah orang tu gini kan, tapi dia merasai. Masya Allah. Ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS berkata pada malaikat cabut nyawa, malaikat Israel datang, dia tanya, apakah engkau boleh menampakkan rupamu yang sedang menggenggam roh? Boleh tak engkau lakonkan muka kau ni ketika kau nak cabut nyawa orang tu macam mana? Tunjuk kat aku tengok. Ibrahim nak tengok. Anda tidak akan, malaikat maut kata tak boleh, aku tak boleh tunjuk, engkau tak boleh tengok, engkau tak sanggup nak tengok, tak mampu, kata malaikat cabut nyawa. Tapi Nabi Ibrahim nak juga, taklah, bagi tunjuklah sekali kan, tunjuklah sekali, aku nak tengok sekali. Malaikat maut kata engkau tak mampu Ibrahim, engkau tak tergamak nak tengok. Ya, tetapi nampakkanlah pada aku. Dia nak juga, Nabi Ibrahim pujuk juga. Lalu malaikat pencabut nyawa tadi menampakkan rupanya. Rupa apa? Rupa waktu dia nak cabut nyawa orang zalim, orang jahat, orang ahli maksiat. Kemudian ia menoleh hingga nampaklah seseorang dengan kulit hitam, rambut berduri, berbau busuk, pakaian hitam keluar dari mulutnya, sementara dari bibirnya berkobar api dan keluar asap. Nabi Ibrahim tiba-tiba jatuh pengsan. Nak tengok sangat, nak tunjuk sangat sampai pengsan dia, tak sanggup nak tengok rupa malaikat maut ketika dia cabut nyawa orang jahat. Nabi Ibrahim tiba-tiba jatuh pengsan ketika dia sedar malaikat pencabut nyawa itu telah kembali dengan rupa biasa. Kemudian Ibrahim bertanya, wahai malaikat pencabut nyawa, seandainya ketika mati penderhaka itu tidak mendapati selain wajahmu, nescaya hal itu sudah memadai. Maksudnya kalau dia tak sakit hal lain lah, tak sakit pasal cabut nyawa, dia tengok muka engkau pun dah sakit dah, tengok gerunnya kau punya rupa ni pun dah boleh sakit dah, teruk dah sakitnya. Abu Hurairah, tapi dalam riwayat lain diceritakan kisah Ibrahim ni minta pula tengok wajah malaikat maut ketika nak
cabut nyawa orang soleh pula macam mana? Takkan rupa tu juga, rupa yang busuk ngeri tadi ni. Barulah tu yang tu malaikat senang tunjuk. Dia tunjuk wangi, bersih, manis muka. Sebab tu antara bahagian tandanya orang soleh meninggal dunia, dia senyum. Sebab kita bila tengok orang cantiknya, cantiknya, muka kita pun manis, berseri. Waktu tu cabut nyawa. Jadi kekal muka dia tu pun jadi manis. Masya Allah, antara tanda lah. Tapi tak perlu kita nak tengok tanda tu. Tengok dia ni malaikat datang wangi ke busuk tu kan. Tengok, ambil gambar pula saya. Jangan ambil gambar mengaibkan si mati. Tolonglah. Kadang orang ambil gambar tunjuk sebar. Kan? Kadang waktu tu kita tengok okey, dia tak ada aib apa pun Ustaz. Tapi orang lain mungkin tengok nampak lain. Dia kata, tengok kedut dia ni lain macam ni nampak. Kau ni teruk. Ni tanda tak baik. Macam-macam kau nak tafsir kan. Jangan. Kau boleh kita tak payah tunjuk. Kau nak tunjuk mayat pun tunjuk yang dah cantik. Sebab tu sunat sunat orang yang mandi jenazah ni kena wangikan jenazah. Taruh minyak wangi, buat bagi cantik, bagi kain putih yang bersih, supaya orang tak timbul perasaan gambaran-gambaran, tafsiran-tafsiran yang tak baik. Nanti orang tak, tengok kain kapannya kotor dia baru bungkus tadi. Ni mesti dosa banyak ni. Orang nak tafsir ni macam suuzan. Datang busuk, tak busuk peluh yang mandi, orang yang mandi tu bau peluh dia busuknya. Mayat ni dosa banyak ni pasal busuk. Ni jahatnya orang. Jadi wajib orang yang mandi mayat wajib sembunyikan segala rahsia daripada si mayat. Haram dia membongkarkan rahsia orang mati. Haram, berdosa. Kecuali untuk kebaikan, sebolehnya rahsiakan siapa. Maksudnya jangan sebut ni yang mati semalam petang tu, orang tu dia punya mayat teruk. Jangan. Kita boleh cerita kalau begini mayat macam ni azabnya nampak dah waktu ni. Boleh nak cerita, tapi jangan sebut siapa. Mungkin dia mandikan 100, 200, 1000 orang. Jadi orang tak boleh nak jangka, fulan tu lah tu, suami dia lah ni, isteri dia lah ni. Orang tak dijangka, tak apalah. Ala kulli hal, sebaiknya dia sembunyi. Kalau selagi dia menyembunyikan rahsia yang berlaku pada si mati, Allah ampun dosanya. Allah tu jadi salah satu pengampunan dosanya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Daud alaihi salam adalah seorang yang sangat cemburu. Jika pergi keluar rumah, dia selalu mengunci pintu. Pada satu hari dia pergi ke rumah, ini cerita malaikat masuk dalam rumah dia. Dia pergi keluar rumah setelah terlebih dahulu kunci pintu dah. Isterinya mengawasi, isterinya duduk dalam rumah. Namun tiba-tiba ada seorang lelaki dalam rumah. Dah kunci, tengok ada lelaki juga. Isterinya berkata, siapa yang masuk ni? Masukkan lelaki ini. Kalau Daud datang, pasti dia melemparkan dengan gelas. Engkau jangan masuk. Kalau suami aku balik, mesti kau kena nanti pukul. Tidak lama kemudian Nabi Daud balik, datang dan melihat orang itu. Dia bertanya, siapa kamu? Aku adalah yang tidak takut kepada raja-raja dan tabir tidak menghalang mereka dariku. Maksud dinding rumah pun aku boleh masuk. Aku adalah tak takut pada siapa. Dinding rumah, tabir macam mana pun aku boleh lintas masuk. Kunci lah macam mana aku boleh sampai juga. Baru Nabi Daud tahu ini malaikat lah ni. Nabi Daud kata, demi Allah, jadi kamu adalah malaikat pencabut nyawa. Tak ada benda yang boleh halang kau. Diriwayatkan bahawa Isa alaihissalam melewati sebuah tengkorak, lalu dia memukulnya dengan kakinya. Dia berkata, berkatalah dengan izin Allah. Tengkorak itu pun bercakap, wahai Ruhullah, Nabi Allah ni, dulu aku adalah seorang raja. Dia kata, ketika aku duduk di atas singgasana kerajaanku, tiba-tiba nampak kepadaku malaikat pencabut nyawa. Di hadapannya hilanglah setiap anggota tubuhku, kemudian nyawaku keluar. Inilah sengsara yang dialami oleh orang-orang yang melakukan maksiat dan dicukupkan dengan orang-orang yang taat. Ikrimah meriwayatkan, wallahu alam. Sekadar itu kita berhenti sini. Itulah gambaran sakaratil maut. Allahu Akbar, yang kita memang tak mampu untuk menghadapinya. Tapi walau bagaimanapun, hanya kita mohon pada Allah Ta'ala ringan ketika sakaratil maut. Tetapi tetap kita akan hadapi. Walaupun ringan, tapi ada juga. Kecuali orang mati syahid,
hanya sekadar gigitan semut sahaja. Dan antara orang yang juga meringankan ketika sakaratul maut selain pada minta daripada Allah doanya, amalan dia. Amalan dia banyak meringankan beban orang lain, khususnya meringankan beban daripada mak ayahnya, suaminya. Kalaulah didoakan oleh mereka, dia juga akan Allah ringankan sakaratul maut. Doa mak ayah tu sangat berharga. Ya. Ya. Tak. Okey. Syahid ada 3 bahagian. Syahid dunia akhirat, satu. Yang kedua syahid dunia sahaja. Yang ketiga syahid akhirat sahaja. Syahid dunia akhirat yang perang seperti para sahabat lah, perang jihad, meninggal dunia syahid. Syahid di dunia kita nampak memang dia perang. Di syahid dunia akhirat pula, akhiratnya sebab apa? Sebab Allah nilai dia sebagai mati syahid, dapat pahalanya sekian, dan mampu memberi syafaat pada 70 orang yang hidup. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih pada tu. Sebab tu kita menziarah-ziarah lah orang mati syahid, tahta kita tergolong dalam golongan orang yang dia select. Okey, aku tolong kau lah kan. Itu yang kita nak. Khususnya Sayyidus Syuhada, penghulu segala mati syahid, ketua bagi semua orang mati syahid. Siapa dia? Pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang ada di Uhud kan. Pergi ziarah lah dia, masya-Allah. Ada peluang nanti azam kita nak pergi kan, ziarahnya. Tu syahid dunia akhirat. Yang tu tetaplah yang seperti kita sebut tadi, macam gigit semut dan sebagainya. Yang kedua syahid dunia sahaja. Syahid dunia aja maksudnya dia pergi perang tapi tak ikhlas, nak menunjuk-nunjuk, riak dan sebagainya. Maka syahidnya orang nampak aja, kita aja nampak dia ni macam mati syahid, tapi di sisi Allah tak dikira mati syahid. Tapi kematian dia memang terseksa. Kematian dia terseksa sebab Allah tak terima syahid dia, Allah tak terima amalan dia. Seperti seorang sahabat Nabi dalam perang Khaybar, dalam perang Khaybar, bila selesai perang, sahabat bacalah list nama ni syahid, nama ni syahid, nama ni syahid, sampai satu nama Nabi kata ledak, dia dalam neraka. Terkejut sahabat. Ni bersama rombongan sahabat Nabi, tentera Nabi datang perang dengan Yahudi, mati, dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi kata dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia ambil sehelai selimut selendang daripada harta ditinggalkan oleh musuh rampasan perang. Tak boleh ambil, dia ambil sembunyi. Cantiklah kot, dia ambil sembunyi nak jadikan hak dia. Sebab patutnya harta rampasan perang longgok pada Nabi, Nabi bagi, nah kau ambil pedang, kau ambil kuda, kau ambil ni dan sebagainya. Dia takut dia tak dapat yang tu, dia nak sembunyi. Dia nak sembunyi ambil kat dia. Jadi dia meninggal dunia tak sempat nak ambil, mati dalam keadaan dia mencuri harta rampasan perang. Tu pengkhianatan yang besar. Syahid dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga syahid akhirat. Ni lagi banyak lah syahid akhirat. Bahagian perempuan lagi banyak ni syahid akhirat. Contohnya meninggal ketika melahirkan anak, syahid akhirat. Meninggal kerana sakit dalaman, tapi apa-apa pun semua dengan kesabaran lah. Dia sabar, mengharap pahala, dia dikira mati, pahalanya mati syahid. Tapi jenazahnya diuruskan dengan urusan biasa, mandi, solat dan sebagainya kan, kapan macam biasa, macam orang mati biasa. Tapi dia sudut pahala sama level dengan yang perang yang pertama tadi. Tapi waktu dia mati, mudah-mudahan dia mati juga macam level yang pertama tadi, ringan, mudah. Dan orang yang mati dalam menuntut ilmu, bukan yang menuntut ilmu ni hanya budak-budak belajar agama aja. Tak, kita ni menuntut ilmu ni. Niatlah datang dari rumah, aku datang ke masjid ni nak menuntut ilmu. Dari rumah tu tergambar benda tu, azam dah ada dan nak menuntut. Katalah minta jauh kan, berlaku apa, meninggal dunia sebelum sampai tempat ni, matinya mati syahid kerana keluar menuntut ilmu. Syahid akhirat, pahalanya mati syahid, tapi pengurusan jenazah macam biasa. Tu. Syahid dunia tadi macam yang pertama. Dua golongan yang pertama tadi tak diuruskan macam mati syahid. Tak payah kita nak mandi, kapan, hanya ke bumi. Solat tak boleh, ke bumi sahaja, tak solat. Tapi syahid akhirat kena buat semua 4 benda urusan jenazah.
Mandi, kapan, salat ke bumi. 4 urusan. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, selain daripada itu, mati syahid akhirat, orang yang minta mati syahid. Sering, sungguh-sungguh dia minta mati syahid. Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid, mati syahid, mati syahid. Tiba dia mati biasa. Mati biasa kat rumah, sakit tu sakit ni je, kena covid ke contohnya, kan. Tapi pahalanya Allah bayar seperti yang dia minta. Niat dia tu sungguh-sungguh. Tak, yang mati syahid yang pertama tu dia dapat syafaat untuk orang lain 70 orang, kan? Tapi yang mati syahid akhirat tu untuk dia lah, pahala untuk dia. Dia selamat, diampunkan dosanya, terus ke tingkatan syurga. Masya Allah. Tapi peluang lagi besar. Ada satu kisah yang terakhir nak sebut di sini. 2 orang lelaki sahabat Nabi yang masuk Islam zaman Nabi, dan seorangnya dia mati syahid di medan perang, tapi tak sempat jumpa dengan Ramadan dalam hidup dia. Seorang lagi sempat jumpa Ramadan, tapi tak, mati dia biasa, bukan dengan cara mati syahid. Jadi salah seorang sahabat mereka berdua ni mimpi, kerana mimpi, dan mimpinya dia nampak bila nak dibawa ke dalam syurga, Allah perintah supaya bawa dulu jenazah yang bertemu dengan Ramadan tadi ni, yang tak mati syahid. Dia pun heran, kawan ni mati syahid, tapi kenapa yang ni dulu? Dia tanya kepada sahabat yang lain, maka dia katakan bahawa kedudukan Ramadan tu, martabat Ramadan ni melonjak, menyebabkan tingkatan dia paling tinggi dan paling cepat untuk ke syurga. Jadi itulah kita berangan sungguh, walaupun kita berapa jam lagi je nak masuk Ramadan ni, tapi kita tak tahu nyawa kita, apa yang berlaku kita tak tahu, tak sempat pun Ramadan. Sebab itulah masih perlu kita doa, balighna Ramadan, sampailah kami, izinkan kami masuk di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطفنا عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، بلغنا رمضان وعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا يا الله Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Berkatilah segala amal kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampailah kami melangkah masuk di bulan Ramadan. Permudahkanlah kami untuk melaksanakan puasa seperti yang kau kehendaki ya Allah. Izinkanlah kami untuk melakukan qiyamul lail sebaiknya seperti yang kau kehendaki ya Allah. Izinkanlah kami untuk melakukan segala-gala kebaikan dan ketaatan dan ketakwaan padamu ya Allah sepanjang Ramadan sehingga akhir Ramadan. Kurnialah kami untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Izinkanlah kami beramal dengan sebaik-baik amalan pada malam Lailatul Qadar, dan berikanlah kami segala ganjaran-ganjaran yang telah kau janjikan, seperti mana kau berikan kepada hamba-Mu yang soleh pada malam Lailatul Qadar ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Wadud. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik, membentuk pribadi kami, pribadi yang mulia, pribadi yang berakhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Dijauhkan kami daripada akhlak yang mazmumah, akhlak sifat yang buruk ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai lonjakan kepada tingkatan darajat yang setinggi di sisimu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.